Hai, Assalamualaikum. Okey, saya Fatini dari Tiram Travel Langkawi. Okey, hari ini Tini nak terangkan sedikit ataupun nak bagi tips iaitu 14 tips amalan murah rezeki. So, selamat pagi. Selamat pagi Sabtu. So, kepada sebelum Tini nak bagi penerangan ataupun tips lah mengenai 14 amalan murah rezeki, Siti nak terangkan sikit bagi sesiapa yang belum tahu berkenaan lokasi lah office Tiram Travel Langkawi. Okay, Tiram Travel Langkawi ni berada di dalam bangunan Arkid Mara, berdepan dengan Peladang Langkawi di Padang Maksirat, iaitu berdekatan dengan Rombok lah, Rombok Airport Langkawi. So siapa yang nak datang, nak walk in boleh contact kita dulu untuk buat appointment lah. Jadi perlu patuh SOP, jangan lupa pakai mask, dan kita juga ada sediakan hand sanitizer. Jadi macam yang kita dengar sekarang ni, setakat 2-3 hari ni kita punya kes COVID dah semakin meningkat. Jadi harap kepada rakyat Malaysia lah, semoga patuh SOP, jaga penjarakan, jangan lupa pakai mask. Kemudian bagi bagi siapa-siapa yang nak datang office, buat appointment dulu ya. Kita akan, insyaAllah kita akan balas lah. Boleh call ataupun WhatsApp kita dekat page Tiram Travel Langkawi, ada nombor phone, ataupun boleh je call nombor phone 01125944 808. Okey, dia nak masuk sikit berkenaan 14 amalan murah rezeki. Seperti yang kita tahu, sekarang ni lagi-lagi kan musim COVID ni banyak yang ekonomi terjejas, yang dia punya pendapatan pun dah semakin berkurangan lah. So dia nak bagi tips sikit lah agar amalan kita, agar kita ada amalan untuk murah rezeki lah, agar kita punya dimurahkan rezeki. Okey, yang pertama, 14 daripada 14 tips amalan murah rezeki. Yang pertama adalah memperbanyakkan beristighfar. Sorry kepada yang menonton agak bising sikit, sebab ada renovate sampai sekarang ni pun belum lagi siap. Tak tahulah bila nak siap. So akan ada bunyi-bunyi lah. Okey, balik pada 14 amalan. Yang pertama adalah memperbanyakkan istighfar, iaitu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, melimpah ruah, membawa kebaikan, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai yang penuh dengan kebaikan dan manfaat. Jadi ini adalah kebaikan ataupun kelebihannya bila kita memohon ampun ataupun beristighfar lah. Jadi bila kita beristighfar, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita dan melimpah ruahkan kepada kita rezeki. Tak kira lah rezeki dari segi kewangan ke ataupun dari segi anak-anak, rezeki dari segi ilmu dan sebagainya lah. Kemudian sabda Nabi SAW, barang siapa yang membanyakkan istighfar, maka Allah akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalah, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. So hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah ibadah kepada Allah tidak ditinggalkan. Pastikan solat 5 waktu tidak ditinggalkan dan disempurnakan dengan sebaiknya. Jika mampu berjemaahlah secara konsisten di masjid. Kerana kalau solat kat masjid, insya-Allah kita punya pahala lebih meningkat lah. So jadi yang kedua adalah ibadah kepada Allah tak ditinggalkan. Yang pertama memang tiang agama kita adalah solat 5 waktu lah.
So jangan tinggalkan solat. Selalunya ramai orang akan tinggalkan solat, lebih-lebih lagi kalau dia sibuk ataupun penat, dia akan terus tidur macam tu je. So dia akan tinggal solat dia. So antara tips yang kedua, jangan tinggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi yang bermaksud, wahai anak Adam, sempatkanlah untukmu menyembahku, nescaya aku membuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Yang ketiga, hindari daripada dosa. Yang ketiga, kita kena hindari daripada dosa. Ini amalan untuk murah rezeki yang kita perlu ingat sentiasalah, iaitu beristighfar saja tak cukup. Kalau macam kita istighfar, minta ampun, tapi kita sendiri tak buat ataupun tak ambil tindakanlah untuk hindarkan diri kita daripada dosa pun tak ada guna juga. Jadi yang sebetul-betulnya memang kita kena hindarkan diri kita daripada buat dosa lah. Contohnya antara buat maksiat ataupun mengumpat dan sebagainya. Okey, Nabi SAW bersabda, maksud tidak bertambah umur seorang kecuali jika dia melakukan kebaikan dan tidak akan ditolak qadar Allah, iaitu qadar al-mu'allaq, kecuali melalui doa, dan sesungguhnya seorang itu ditahan rezekinya disebabkan dosa-dosa yang sentiasa dilakukannya. Jadi kalau nak murah rezeki, kita kena ada berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana nak dapatkan berkat? Antara sesatunya adalah hindari daripada dosa lah. Jangan buat maksiat, jangan buat dosa-dosa besar ataupun dosa kecil pun. Jadi kalau kita dapat kawal diri daripada melakukan dosa, insya-Allah luas rezeki kita nanti. Yang keempat, berbuat baik dan sentiasa mendoakan ibu bapa. Yang ni memang sangat penting lah. Kalau dengan mak ayah pun kita tak hormat, macam mana rezeki kita nak luas kan? Okey, ini amalan untuk murah rezeki. Minta maaf, salah baca. Janganlah hanya kerana kita dalam kesempitan baru terdetik dalam hati untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Ingat mereka adalah ibu ayah kita yang telah banyak membesarkan kita, maka berdoalah agar diberikan kebaikan kepada diri mereka. Asal bila dalam kesempitan baru nak ingat mak ayah, yang tu memang salah lah. Jadi macam contoh kita, kalau kata kita senang ke susah ke, memang mak ayah selalu diutamakan. Sebab yalah, mak ayah juga yang kata apa, bertukar lumus, yang bersusah payah lah, yang besarkan kita. Okey, yang kelima, doa murah rezeki seperti mana yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik. Maksudnya, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anak-anaknya, dan luaskanlah rumah, dan berkatilah apa yang engkau kurniakan kepadanya, dan perbaikilah amalnya dan ampunkan untuknya. Okey. Yang keenam, perbanyakkan sedekah. Yang ni yang selalunya memang kita selalu dengar lah, orang cakap bersedekah lah, insya-Allah kita akan dapat reward yang lebih lagi. Yang tu memang ni antara salah satu tips lah. Jadi setengah orang ni kadang-kadang ada duit sikit dalam beg pun dia tak nak sedekah. Sebab apa? Takut nanti duit dia dah tak ada. So sebenarnya mindset kita salah lah. Even ada duit sedikit pun, kalau kita sedekah dan niat kita, orang cakap hati kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, insya-Allah ada ganjarannya. Jadi kalau kita banyak sedekah, insya-Allah rezeki kita, orang cakap murah rezeki. Yang ketujuh, membantu mereka yang lemah. Terima kasih. Terbaiklah sangat, ya Allah. Ini cuba juga untuk teranglah sedikit sebanyak apa yang Tini faham. Okey, yang ketujuh, membantu mereka yang lemah. Bantulah mereka yang lebih lemah daripada kita, seperti orang sakit, fakir miskin, orang kurang upaya, orang tua dan lain-lain lagi. Okey, contohlah macam kita ada masalah. Maksud ini macam bila kita nampak ada orang yang lebih lemah ataupun lebih memerlukan pertolongan kita, seeloknya kita bantulah. Contoh dia macam ada orang yang kadang-kadang kita jalan-jalan nampak ada orang yang
lemah lah orang kata. Mungkin orang tua-tua ke apa. Orang cakap bantu. InsyaAllah bila kita bantu orang, kita tak tahu mungkin orang tu sendiri mendoakan kepada kita. Orang kata apa, dimurahkan rezeki ke atau sebaliknya. Jadi bila kita buat baik, insyaAllah hidup kita diberkati lah orang kata. Itu yang mendatangkan rezeki yang banyak kepada kita. Okey, yang ke-8, memudahkan urusan orang lain atau menunaikan hajat mereka. Apabila kita memudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah akan memudahkan pula urusan kita. Dan apabila kita menunaikan hajat orang lain, insya-Allah Allah akan kabulkan hajat kita. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Yang ni sama macam yang Tini terang tadilah, lebih kurang. Yang mana bila kita tolong orang ataupun kita mudahkan urusan orang, insya-Allah suatu hari nanti Allah akan bagi balik. Allah akan bagi balik kat kita, sama ada mungkin akan hantar balik orang yang akan mudahkan kita balik lah, ataupun segala urusan yang kita buat dimudahkan. Okey, yang ke-9, mempertautkan silaturahim sesama manusia. Bagi mereka yang berniaga, istilah networking lah sesama peniaga lain. Sudah tak asing lagi lah bagi orang yang berniaga ni. So semakin besar network kita, semakin besar juga peluang untuk berniaga yang dapat diwujudkan. Okey, yang ni macam bila kita banyak kenalan ataupun banyak yang banyak kenalan lah, lebih kurang. Contohlah kata bila kita banyak, anda katakan kita perlukan bantuan atau sebaliknya, ataupun boleh macam mana nak terang. Yang ke-9 ni sekejap, bagi mereka yang berniaga. Okey, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dilambatkan ajalnya, maka hendaklah dia menghubungi saudara-saudaranya, menjalinkan silaturahim. Okey, macam sini Tini bagi contoh lah, mempertautkan silaturahim. Bila hubungan kita baik dengan orang pun suka dengan kita, orang cakap tak sakit hati atau sebaliknya, insya-Allah lah dari situ pun kita boleh orang kata apa, rezeki lah. Kita akan dikelilingi dengan orang yang baik. Okey, yang ke-10, memuliakan tetamu yang bertandang. Yang ni memang sangat-sangat orang cakap apa, bila ada tetamu yang datang tu ibarat rezeki lah orang kata. Bila kita memuliakan tetamu, dari situlah insya-Allah rezeki kita pun semakin bertambah. Kenapa? Sebab kita dah dalam masa yang sama kita buat baik. Orang cakap. Jadi Nabi SAW pernah berwasiat kepada Saidina Ali, wahai Ali, anjurkanlah buat baik kepada mereka yang sedang ceria wajahnya dan hormatilah tetamu, sebab rezeki tetamu yang singgah ke rumah seorang pun ikut singgah. Maksud dia terima kasih. Okey, maksud dia macam bila tetamu datang ke rumah ni, dalam masa yang sama rezeki pun datang kepada kita. Jadi kalau kita lebih memuliakan tetamu, insya-Allah lah lagi banyaklah rezeki kita. Yang penting ikhlas dari hati. Terima kasih sebab sudi share. Yang sebelah adalah solat duha. Bagi siapa yang tahu, solat duha ni memang banyak sangat kelebihannya lah. Jadi antara salah satu tips untuk kita nak nak perbanyakkan tips atau amalan untuk murah rezeki, antara salah satunya adalah solat duha lah. Jadi kalau kita solat duha, insya-Allah lah rezeki datang tanpa kita duga. Okey, apabila bercakap tentang amalan yang murah rezeki, mesti orang akan sentiasa berpesan untuk melazimi solat duha. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, wahai anak Adam, jangan sesekali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, iaitu solat duha. Nanti pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. Yang ni pun
riwayat daripada hadis riwayat daripada Al-Hakim dan Tabarani. Okey, yang ke-12 sentiasa bersyukur. Okey, yang ni memang orang cakap main point jugalah. Antara salah satunya bila kita sentiasa syukur, kita tak akan ada perasaan nak lebih daripada benda yang kita ada. Contoh dia macam duit kita setakat tu saja. Bila kita bersyukur, kita tak akan ada orang cakap nafsu ataupun sikap tamak lah yang sentiasa tak cukup ke. Bila kita ada perasaan macam tu, insya-Allah lah dekat situ pun apa yang ada dengan kita dah terima. Dalam masa yang sama mungkin kita tak sangka lah, bila hati kita dah terima, ada sentiasa bersyukur, orang cakap bila kita sentiasa bersyukur ni hati kita lapang. Jadi murah rezeki kita. Jadi kita tak ada sikap tamak ataupun yang sebaliknya yang nak benda yang lebih-lebih. Orang cakap okey. Yang ke-13, tak putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira sesempit mana keadaan kita, janganlah berputus asa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah sengaja melambatkan doa kita, dikabulkan sebab dia nak tengok sejauh mana kesungguhan kita ni nak berdoa kepada Allah. Sebab Allah memang suka dengar doa daripada hamba-Nya. Jadi bila kita tak putus-putus berdoa kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi rezeki yang banyak lah kepada kita. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid, lalu terserempak dengan seorang yang dipanggil Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Abu Umamah, aku lihat engkau duduk di masjid bukan pada waktu salat. Kenapa?" Jawab Abu Umamah, "Duka cita dan hutang menyelubungiku, wahai Rasulullah." Jadi jawab Rasulullah pula, "Mahukah kamu aku ajarkan suatu bacaan? Jika kamu membacanya, Allah akan menghilangkan rasa duka cita dan melasikan hutangmu." Jadi Abu Mamah menjawab, Ya wahai Rasulullah, baginda bersabda, apabila tiba waktu pagi dan petang, bacalah, Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada duka cita dan rasa sedih. Aku berlindung denganmu daripada lemah dan malas. Aku berlindung denganmu daripada sifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung denganmu daripada bebanan, hutang dan penindasan orang. Okey, ni adalah doa yang Nabi bagi pada Abu Umamah. Jadi kalau kita baca, insya-Allah lah kita akan hutang kita semua segera dilansaikan. Mungkinlah kemungkinan, ataupun sebaliknya hati kita sentiasa lapang. Jadi boleh amalkan doa ni. Kemudian kata Abu Umamah, aku membaca doa tersebut, lalu Allah menghilangkan rasa duka citaku dan melansirkan hutangku. Hadis riwayat Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, ini minta maaf kepada siapa-siapa yang tengok sekarang ni. Ada bunyi-bunyi bising sikit sebab dekat bangunan Arkid Mara Langkawi ni, tempat office ni sekarang tengah ada renovate. Dah lama lah, lebih kurang 2 bulan lah. Belum lagi settle. So akan ada bunyi bising-bising sikit lah. Okey, yang terakhir, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah poin yang terakhir lah. Kenapa? Amalan murah rezeki terakhir selepas kita penat berusaha adalah dengan menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita banyak macam poin yang atas ni Tini dah terangkan, antara sesatunya macam kita bersedekah, kita dah buat semua tu, tapi yang terakhir sekali barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kalau kita usaha pun tak ada, tapi terus ditawakal pun tak jadi juga. Jadi antara sesatunya kita berusaha dulu, baru yang terakhir kita tawakal. Okey, sekian. Terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih sangat-sangat. Dan yang sudi nak share pun terima kasih. Setakat ini saja live ini hari ini.
Assalamualaikum.